Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami daripada kumpulan 10 ingin membentangkan penggunaan biojisim sebagai sumber tenaga boleh diperbaharui di Malaysia pada tahun 2018 hingga 2022. Untuk pengenalan, kita telah mengkaji terdapat dua jenis tenaga, iaitu tenaga boleh diperbaharui dan tenaga tidak boleh diperbaharui. Tenaga boleh diperbaharui terdiri daripada air, angin, ombak, biojisim dan sebagainya. Manakala tenaga tidak boleh diperbaharui terdiri daripada petroleum, gas asli, arang batu dan tenaga nuklear. Dalam kajian ini, kami telah mengkaji tentang penggunaan biojisim. Maksud biojisim adalah tenaga yang boleh diperbaharui daripada tumbuhan dan haiwan dan mengandungi tenaga tersimpan daripada matahari. Seterusnya, tumbuhan yang menyerap tenaga suria itu daripada satu proses tersebut dipanggil proses fotosintesis. Tenaga kimia dalam tumbuhan dipindahkan ke haiwan dan manusia ketika manusia memakannya. Antara kepentingan biojisim adalah yang pertama sekali, ia mempunyai jejak karbon neutral, iaitu karbon dioksida dibebaskan semasa pembakaran diimbangi oleh karbon yang diserap semasa pertumbuhan tumbuhan. Yang kedua adalah tenaga biojisim ini memanfaatkan penggunaan sisa, di mana biojisim sering menggunakan bahan buangan organik serta membantu menguruskan dan mengurangkan sisa sambil menghasilkan tenaga. Yang ketiga pula adalah dia mempunyai kepelbagaian, di mana ia dapat menambah kepelbagaian tenaga daripada campuran tenaga serta melengkapkan sumber boleh diperbaharui lain seperti angin dan solar. Selain itu, ia juga menghasilkan penjanaan elektrik, pemanasan dan pengeluaran biofuel ataupun biogas. Seterusnya, ia juga dapat meningkatkan kebebasan tenaga, di mana ia dapat memberi sumbangan kepada keselamatan tenaga dan mengurangkan pergantungan kepada bahan api yang diimport. Okey, sekali adalah ia dapat meningkatkan pembaikan tanah, di mana amalan biojisim tertentu telah digunakan. Sebagai contohnya, penggabungan sisa tanaman. Penggabungan sisa tanaman ini dapat meningkatkan kesuburan dan struktur tanah. Bagi permasalahan kajian, yang pertama, tenaga biojisim merupakan bahan organik yang boleh terbiodegradasi dan boleh ditukar kepada bahan api ekologi atau biogas. Yang kedua, tenaga biojisim sendiri belum diperkenalkan secara meluas. Secara tidak langsung, orang awam tidak mengetahui bahawa tenaga biojisim merupakan tenaga alternatif. Patut diberi perhatian kerana ianya ialah cara ekologi untuk mendapatkan tenaga biojisim. Kurangnya pengetahuan umum tentang tenaga biojisim ini disebabkan terdapat tenaga lain yang dinominasikan. Pengkaji tertarik untuk mengkaji dengan lebih mendalam berkenaan dengan tenaga biojisim. Objektif bagi kajian ini terbahagi kepada dua, iaitu mengkaji arah aliran penggunaan biojisim pada tahun 2018 hingga 2022. Yang kedua, mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan biojisim. Assalamualaikum, saya Nusazana Balkis binti Razali S66797 daripada kumpulan 10 akan membentangkan metodologi kajian bagi tajuk penggunaan biojisim sebagai sumber tenaga boleh diperbaharui di Malaysia pada tahun 2018 hingga 2022. Menurut Kamus Dewan, edisi keempat, metodologi ialah sistem yang merangkumi kaedah dan prinsip yang digunakan dalam sesuatu kegiatan, disiplin dan sebagainya. Kebiasaannya, metodologi ini merangkumi konsep seperti paradigma, model, teori, fasa dan teknik kuantitatif ataupun kualitatif. Oleh itu, ia akan memperincikan lagi reka bentuk kajian, sampel kajian, batasan kajian, instrumen kajian, cara pengumpulan data serta prosedur analisis data bagi menjawab kesemua persoalan kajian yang telah dikemukakan sebelum ini. Okey, 5.1 di mana kami menggunakan kaedah memperoleh data.
Pekaji telah memperoleh data dengan mengumpul semua data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara langsung daripada internet dan kajian kepustakaan, iaitu kami menggunakan laman sesawang. Pekaji telah melayari laman sesawang berkaitan bagi mendapatkan maklumat mengenai penggunaan biogesim di Malaysia. Pekaji juga telah menganalisis pelbagai jurnal dan artikel bagi mendapatkan maklumat mengenai kadar penggunaan biogesim dan faktor yang mempengaruhi penggunaan biogesim di Malaysia. Dan kami juga menggunakan buku, iaitu di mana pekaji telah merujuk buku Zuraini Anang tahun 2022 yang bertajuk Ekonomi Sumber Alam, Teori dan Aplikasi, dan Kamus Dewan bagi memberi definisi mengenai istilah berkenaan. Kaedah menganalisis data. Pekaji telah menganalisis data yang dikumpul dengan menggunakan kaedah deskriptif dalam bentuk jadual serta graf. Data yang diperoleh dijadualkan dan dianalisis dalam bentuk gigawatt GW bagi menunjukkan kapasiti penggunaan tenaga biogesim di Malaysia sepanjang 5 tahun kajian. Hasil kajian bagi objektif pertama iaitu mengkaji arah aliran penggunaan biogesim pada tahun 2018 hingga 2022. Pada tahun 2018 hingga 2021 menunjukkan tren meningkat. Tahun 2021 dan 2022 menunjukkan tren mendata. Sebanyak 0.81 GW bilion pada tahun 2018 meningkat kepada 0.9 GW bilion pada tahun 2021. Tahun 2021 dan tahun 2022 mempunyai nilai yang sama iaitu sebanyak 0.9 GW bilion. Untuk hasil kajian yang kedua iaitu mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan biogesim adalah faktor yang pertama merupakan dasar dan peraturan. Dasar dan peraturan kerajaan memainkan peranan penting untuk membentuk penggunaan biogesim di Malaysia. Dasar menggalakkan amalan yang mampan iaitu menyediakan insentif untuk penggunaan biogesim dan menetapkan garis panduan yang jelas untuk penggunaan tanah yang boleh memberi kesan yang ketara kepada penggunaan biogesim sebagai sumber. Seterusnya, peraturan yang berkaitan dengan kelestarian alam sekitar juga seperti pemilikan tanah dan pengurusan hutan mempengaruhi cara biogesim diproses dan digunakan. Yang kedua adalah faktor yang kedua iaitu kemajuan dan teknologi yang pesat. Tahap pembangunan teknologi dalam kaedah pemprosesan dan penukaran biogesim dapat menjejaskan daya maju ekonomi. Kemajuan dalam teknologi iaitu teknologi penukaran biogesim yang cekap boleh meningkatkan keberkesanan kos dan meningkatkan produktiviti serta peningkatan industri yang berasaskan biogesim. Inovasi teknologi dalam penuaian, pemprosesan dan penukaran biogesim kepada tenaga atau produk lain boleh memacu pertumbuhan ekonomi dalam sektor tersebut. Faktor terakhir adalah dinamik pasaran. Permintaan dan keadaan pasaran untuk produk biogesim seperti bahan api bio atau bahan terbitan biogesim mempengaruhi dengan ketara kebolehlaksanaan ekonomi untuk menggunakan sumber biogesim. Faktor seperti trend pasaran global, pilihan pengguna dan daya saing produk berasaskan biogesim berbanding alternatif konvensional dapat memberi kesan kepada daya maju ekonomi untuk melabur dalam industri berkaitan biogesim. Seterusnya, insentif pasaran, subsidi dan dinamik perdagangan antarabangsa juga dapat membentuk lanskap ekonomi untuk penggunaan biogesim. Implikasi bagi kajian ini ialah yang pertama, peningkatan penggunaan tenaga fosil, yang kedua, pencemaran udara dan gas rumah hijau, yang ketiga, kurangnya kelestarian sumber tenaga, yang keempat, ketidakpekaan terhadap kepentingan ini boleh merugikan potensi pembangunan ekonomi dan penciptaan pekerjaan pelbagai sektor. Skop dan batasan kajian. Kajian ini terdiri daripada penggunaan sumber asli yang diperbaharui di Malaysia yang memfokuskan penggunaan tenaga biogesim di Malaysia.
Data penggunaan tenaga biojisim di Malaysia juga terhad iaitu sebanyak 5 tahun bermula tahun 2018 hingga tahun 2022. Kajian ini dijalankan dengan kesedaran bahawa kurangnya pengetahuan umum tentang tenaga biojisim yang boleh menggantikan tenaga yang diperbarui untuk masa depan negara. Terdapat beberapa batasan dalam reka bentuk instrumen kajian yang digunakan. Kajian ini memfokuskan berkenaan dengan penggunaan tenaga biojisim supaya ramai masyarakat tertarik akan kepentingan dan kelebihannya yang boleh membawa kepada kurangnya atau terhadnya sumber asli yang lain pada masa akan datang. Selain itu, pendedahan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan tenaga biojisim di Malaysia turut disertakan dalam kajian ini. Pemboleh ubah ini dipilih berdasarkan kepada dapatan kajian lepas dan kerangka teori. Kajian ini juga hanya tertumpu dalam penggunaan tenaga biojisim di negara Malaysia sahaja. Cadangan untuk kajian ini ialah peningkatan kesedaraan tentang kepentingan penggunaan biojisim di Malaysia melalui kempen dan program pendidikan. Seterusnya, kerajaan boleh memberi insentif cukai dan bantuan kewangan yang lebih besar kepada industri biojisim untuk mendorong pelaburan dan pertubuhan seperti pelepasan cukai, pengurangan cukai import dan bantuan kewangan untuk infrastruktur. Cadangan ketiga, sektor penyelidikan dan pembangunan boleh meningkat inovasi dan teknologi dalam pembuatan biojisim. Hasilnya, tanaman biojisim lebih produktif dan daya tahan. Teknologi pemprosesan menjadikan pengeluaran biojisim yang lebih cekap dan meminimumkan kesan negatif terhadap alam sekitar. Kemajuan teknologi penyimpanan mengekalkan bekalan biojisim. Cadangan keempat, kerjasama antara sektor awam dan sektor swasta mempercepatkan proses pembangunan dan meningkatkan kecekapan tenaga dan kos dalam sektor perindustrian berkaitan biojisim. Industri biojisim boleh mengatasi masalah atau cabaran melalui peluang projek bersama dan rundingan kerjasama. Cadangan yang lain ialah pembangunan pasaran dan promosi produk biojisim. Peningkatan pelaburan dalam kempen pemasaran produk biojisim, menyokong penyelidikan pemasaran dan membina jaringan perniagaan yang mengeluarkan produk biojisim dapat membantu untuk meningkatkan penggunaan biojisim di Malaysia. Strategi pemasaran yang berkesan boleh menarik minat pelanggan untuk menggunakan produk biojisim. Jaringan perniagaan yang kukuh membantu untuk mendapatkan hadiah daripada pelbagai pihak yang membolehkan industri biojisim berubah mengikut perubahan dalam industri biojisim dan permintaan pasaran. Untuk kesimpulan, dapat disimpulkan bahawa biojisim amatlah penting untuk kehidupan manusia dan persekitaran. Objektif kajian juga telah berjaya dicapai, iaitu yang pertama sekali, pengkajian arah aliran penggunaan biojisim. Tahun 2018 hingga tahun 2021 berlaku peningkatan, manakala tahun 2021 hingga tahun 2022 kekal konsisten kerana mempunyai nilai yang sama. Seterusnya, objektif yang kedua iaitu pengenalpastian faktor-faktor mempengaruhi penggunaan biojisim. Terdapat 3 faktor utama yang telah diterapkan dalam kajian ini, iaitu dasar dan peraturan, kemajuan teknologi yang pesat dan dinamik pasaran. Akhir sekali, pendedahan yang lebih efektif dapat membuka mata masyarakat tentang pentingnya penggunaan sumber asli seperti biojisim ini dan perlu dimanfaatkan dengan baik. Biojisim juga membawa kebaikan bukan sahaja kepada seseorang individu, bahkan kepada semua makhluk di atas muka bumi ini. Sekian, terima kasih. Sekian daripada kami, kumpulan 10. Terima kasih.